Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya Muhammad Zarfan Arif bin Muhammad dari kelas PPISMP PIM 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan pemanfaatan digital memperkasakan pendidikan holistik. Okey, sebelum saya lebih lanjut, saya akan menerangkan berkaitan dengan falsafah pendidikan Malaysia. Falsafah pendidikan Malaysia ni adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, iaitu jeris, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta mampu memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara kita, iaitu Malaysia. Okey, seterusnya iaitu falsafah pendidikan guru. Falsafah pendidikan guru ni adalah untuk melahirkan guru yang berkualiti dari segi peribadi, profesional, sosial, menguasai ilmu dan kemahiran serta amalan keguruan. Seseorang guru mestilah cemerlang dan mempunyai ciri-ciri dalaman, iaitu peribadi yang seimbang terlebih dahulu sebelum mereka ni menjadi seorang guru yang mendidik masyarakat. Okey, seterusnya contoh alat bantu mengajar, iaitu ABM. Contoh-contoh alat bantu mengajar ni yang pertama ialah teks. Yang kedua ialah bahan visual yang boleh dapat ditengok pada slide saya ini. Dan yang ketiga ialah animasi. Yang keempat ialah video dan audio. Dan yang kelima ialah infografik. Ini adalah alat bantu mengajar yang saya gunakan dalam perbentangan saya pada hari ini. Iaitu contoh alat bantu mengajar menggunakan video dan audio. Berkaitan dengan tajuk rukun wuduk. Iaitu niat. Yang pertama iaitu niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga ialah membasuh tangan. Yang keempat membasuh kepala. Yang kelima membasuh kaki. Dan yang terakhir sekali iaitu tertib. Okey, kat sini bagaimanakah pembelajaran digital dengan menggunakan alat bantu mengajar seperti audio dan video yang saya nyatakan tadi itu dapat memberikan impak terhadap pendidikan. Yang pertama, dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM. Pengajaran dan pembelajaran. Rancangan pembelajaran menepati SKPM yang mampu menjadikan PDP yang berkualiti tinggi serta mampu memberi impak kepada pelajar. Contohnya, pelajar yang belajar menggunakan bahan digital yang diajar oleh guru dapat mengikuti proses pembelajaran rukun wuduk dengan baik tanpa ada sebarang masalah yang membolehkan mereka ni tidak faham. Malah menggunakan pembelajaran secara digital ini mampu menyebabkan para pelajar tersebut lebih mudah memahami rukun wuduk itu dengan lebih baik. Yang kedua ialah kemenjadian murid. Guru ini dapat memastikan murid memperoleh pembelajaran dengan baik yang mampu melengkapi pengetahuan murid serta melahirkan murid yang celik akan ilmu. Di sini contohnya pelajar yang belajar menggunakan bersama guru menggunakan pembelajaran secara digital ini mampu menjadi role model ataupun contoh teladan kepada rakan-rakannya untuk melakukan amali praktikal yang telah dilakukan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, yang kedua iaitu berkaitan dengan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM. Yang pertama ialah melahirkan rakyat dengan penghayatan nilai. Di sini apabila menggunakan pembelajaran secara digital ini, ia juga dapat mengukuhkan pendidikan agama Islam dengan lebih tumpuan kepada perpaduan dan memupuk kesefahaman yang erat antara murid. Sebagai contohnya, perpaduan antara murid akan terpupuk ketika pelaksanaan amali wuduk. Di sini saya boleh katakan, contohnya saya bagi secara ringkas, Ali dan Abu ni, mereka ni akan lebih erat apabila Abu ni menjadi contoh kepada Ali ataupun menunjukkan contoh kepada Ali. Di sini dalam ketika suasana mengambil wuduk, di situ
akan menyebabkan terpupuknya perpaduan lagi yang lebih erat antara mereka, malah dapat mengeratkan lagi silaturahim antara kedua-dua murid tersebut. Ini hanyalah contoh. Yang kedua ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antara bangsa. Guru ni memastikan pembelajaran bermakna kepada murid bagi melahirkan murid yang berkemanjadian. Sebagai contohnya, pembelajaran rukun wuduk melalui audio dan video yang mempunyai lagu yang mampu memudahkan PDP pendidikan Islam. Apabila murid-murid ni mendengar lagu yang dihasilkan khas untuk ataupun khusus untuk mengingatkan rukun wuduk ni, mereka ni akan lebih mudah untuk minat untuk menghafal. Okey, saya akan menyanyikan sedikit berkaitan dengan lagu yang mampu memudahkan para murid ni untuk menghafal. Contohnya, rukun wuduk 6 perkara. Pertama niat, kedua basuh muka, ketiga basuh tangan, keempat basuh kepala, kelima basuh kaki, keenam tertib. Okey, di sini para murid ni akan lebih minat untuk belajar ataupun untuk menghafal kerana memiliki satu suasana yang membolehkan mereka ni berminat, iaitu menggunakan kaedah lagu ataupun audio dan video. Yang seterusnya, aspirasi. Aspirasi, konsep dan jenis. Konsep aspirasi ni ialah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Seterusnya, harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan meraih keberhasilan di masa depan. Samuel itu berkata pada tahun yang dipetik 2003, aspirasi sebagai harapan atau keinginan seseorang akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu. Okey, di sini saya kategorikan dua jenis aspirasi, iaitu aspirasi murid dan aspirasi pendidikan. Dalam aspirasi murid ini terdapat 6 perkara kecil dalamnya, iaitu pengetahuan, kemahiran dui bahasa, identiti nasional dalam kalangan murid, kemahiran berfikir, etika dan kerohanian, kemahiran memimpin. Seterusnya, aspirasi pendidikan, iaitu kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Ini menunjukkan jenis-jenis aspirasi yang terdapat dalam matlamat pendidikan negara kita. Seterusnya, aspirasi murid. Yang pertama, saya hanya menjelaskan berkaitan dengan dua aspirasi, iaitu kemahiran memimpin dan pengetahuan. Yang pertama berkaitan dengan kemahiran memimpin. Murid ni perlulah memiliki kemahiran memimpin dalam satu pasukan. Sebagai contohnya, murid ni mampu memimpin rakan-rakan dalam tata cara rukun mengambil wuduk. Kalau kawan macam murid tu dia lebih menguasai dengan lebih cepat yang diajarkan oleh guru ataupun ustaz di dalam kelas, suatu amali, dia ni mampu untuk memimpin rakan-rakannya. Di sini menunjukkan pembelajaran yang diajar oleh guru tu merupakan pembelajaran bermakna. Dan yang kedua, iaitu pengetahuan. Murid ni perlu mempunyai keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya. Dan yang kedua, murid perlu menguasai mata pelajaran. Mata pelajaran di sini saya khususkan kepada mata pelajaran pendidikan Islam. Bagi contohnya, murid menguasai mata pelajaran pendidikan Islam dengan baik dan mampu melakukan praktikal apa yang dipelajari. Sebagai contohnya rukun wuduk tadi itulah. Murid dapat melakukan praktikal dan dengan mengingat keseluruhan rukun wuduk yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan solat fardu ataupun sebarang solat. Seterusnya, aspirasi pendidikan. Aspirasi pendidikan ini juga saya ambil dua sahaja. Yang pertama ialah kecekapan. Keberhasilan murid ini menjadi indikator utama dalam pembelajaran bagi melahirkan murid yang cekap dan telus. Di sini kita dapat lihat untuk menjadikan murid ni sebagai murid yang berpengetahuan, berpendidikan ataupun berkemanjadian ni, murid ni diberikan fokus utama dalam pembelajaran tersebut. Sebagai contohnya, apabila berlakunya pembelajaran seperti ini, murid ini akan mengingat rukun wuduk melalui lagu rukun wuduk yang saya nyanyikan sebentar tadi tu. Kerana lagu ini akan menyebabkan murid lebih senang mengingat seperti yang saya katakan. Yang kedua, kualiti.
Kualiti murid juga dapat dipertingkatkan dan mampu mengekalkan momentum sejajar dengan pembelajaran abad ke-21. Sebagai contohnya, murid akan mengetahui tata cara mengambil wuduk yang sebenar melalui ABM digital seperti audio dan video yang saya nyatakan sebentar tadi. Okey, seterusnya saya masuk berkaitan dengan hala tunjuk pendidikan. Misi pendidikan Malaysia ini ialah membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi keperluan negara Malaysia. Matlamat pendidikan di Malaysia pula ialah melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu, melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. Yang ketiga, menyediakan sumber tenaga manusia baik untuk keperluan kemajuan negara, memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia. Dekat sini, kalau tanpa pendidikan, bagaimana untuk menjadikan Malaysia ni sebuah negara yang maju, yang mampu berdiri setanding bersama dengan negara-negara maju yang lain. Berkaitan dengan alat bantu mengajar tadi tu, alat bantu mengajar seperti video dan audio tadi yang saya nyatakan telah menepati hala tuju pendidikan kerana menggunakan pelbagai medium teknologi. Di sini dapat menunjukkan bahawa Malaysia ni, negara kita, tidak terlepas daripada penggunaan teknologi yang tinggi seperti mana ataupun pelajaran menggunakan teknologi yang mampu menunjukkan negara Malaysia ni setanding dengan negara-negara maju yang lain yang hanya belajar menggunakan alatan teknologi seperti komputer riba, telefon bimbit dan lain-lain lagi. Seterusnya, alat bantu mengajar ia juga mampu melahirkan pelajar yang mahir dalam penggunaan alatan teknologi serta mampu beradaptasi dengan cara pendidikan ala baru. Menggunakan alat bantu mengajar yang saya nyatakan tadi tu, pelajar ni akan mahir dalam penggunaan alatan teknologi. Sebagai contohnya, apabila mereka menggunakan telefon pintar seperti untuk melakukan carian dalam YouTube, mereka ni akan lebih mengetahui tentang apa yang mudah untuk mereka belajar ataupun sebagainya. Di sini menunjukkan murid pada masa kini ni beradaptasi, mampu untuk beradaptasi dengan cara pendidikan ala baru. Yang terakhir sekali, iaitu berkaitan dengan implikasi lahirnya guru berjiwa pendidik melalui penggunaan alatan digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, penerusan pengajaran dan pembelajaran. Guru ni berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses PDP yang lebih sistematik dan juga kreatif yang mampu menarik minat pelajar. Sebagai contohnya menggunakan alat bantu mengajar tadilah, bukan hanya menggunakan video dan audio, malah boleh menggunakan animasi, teks dan sebagainya. Seterusnya, memperkembangkan potensi dan pencapaian murid. Murid ni, potensi mereka ni akan lebih berkembang apabila minda mereka ni berfikiran ataupun terbuka. Yang seterusnya iaitu mempunyai wawasan. Guru ni akan akan memiliki wawasan yang unggul iaitu untuk melahirkan individu yang mampu memacu negara ke arah pertumbuhan ataupun pembangunan. Yang kedua, guru ni juga akan memikul amanah dengan sebaik mungkin dengan mengajar. Bukan sebagai contohnya saya ambil guru pendidikan Islam. Mereka ini akan telah melunaskan amanah mereka untuk mengajarkan berkaitan dengan rukun wuduk, tata cara mengambil wuduk. Jikalau pelajar itu tidak mengetahui tata cara mengambil wuduk, bagaimanakah pelajar itu akan melaksanakan solat? Kerana wuduk, solat itu memerlukan wuduk. Yang kedua, kemahiran teknologi. Dan yang ketiga, kemahiran teknologi seperti mana menggunakan alat bantuan digital tadi lah. Mereka menunjukkan guru-guru ni merupakan guru yang tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga ialah ataupun yang keempat, pembangunan profesionalisme. Guru ni melestarikan pembangunan profesionalisme. Seterusnya, guru ni juga berani meneraka pelbagai cabang ilmu. Bukan hanya guru pendidikan Islam ni khusus untuk pendidikan Islam. Malah apabila menggunakan lahirnya guru berjiwa pendidik yang sejajar dengan pembelajaran abad ke-21 ni, guru ni akan lebih mempunyai pelbagai ilmu. Tidak kira dari bidang bahasa Inggeris, matematik, sejarah dan sebagainya. Oleh itu menunjukkan contoh kepada pelajar untuk mencontohi guru mereka.
Yang seterusnya, menjadi suri teladan. Menjadi suri teladan, guru ni menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan. Di sini apabila lahirnya guru berjiwa pendidik ni, guru ni tidaklah boleh untuk membezakan antara kaum. Malah guru ni menjadi satu prospek untuk menyatupadukan nilai perpaduan di antara negara kita. Tidak kiralah daripada kaum manapun. Yang seterusnya, berusaha menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional. Sebagai contohnya dalam pendidikan Islam lah. Apabila guru tersebut membangunkan murid yang mempunyai identiti nasional, di sini akan menunjukkan Malaysia ni merupakan sebuah negara Islam yang mempunyai rakyat yang penuh dengan identiti nasional. Memperkenalkan negara kita kepada negara lain. Sebagai contohnya melalui dakwah, melalui agama Islam dan sebagainya. Dan tak ada sekali, iaitu kemahiran teknologi. Kemahiran teknologi ni tadi saya telah katakan di atas. Ingin saya tambahkan sedikit tentang menggunakan kemahiran teknologi ni juga. Ia mampu mempamerkan pengetahuan dan kemahiran gaya kerja seorang guru. Dekat sini, walaupun guru tersebut merupakan keluaran atau bukanlah berumur sama dengan murid, tapi guru ni menunjukkan bahawa mereka ni tidaklah ketinggalan dalam segi penggunaan teknologi. Malah guru ni merupakan contoh yang perlu diikuti oleh para pelajar dalam penggunaan teknologi, terutama sekali dalam bidang pembelajaran. Apabila guru menunjukkan contoh alat bantu mengajar menggunakan YouTube ataupun menggunakan video dan audio, para pelajar ni tidaklah apabila mereka belajar di rumah, mereka ni juga akan melakukan hal sedemikian kerana mereka tahu dalam menggunakan teknologi masa kini bukan hanyalah untuk menyeronokkan diri, malah terdapat banyak manfaat yang dapat digunakan. Sebagai contohnya belajar agama Islam di dalam YouTube ataupun belajar agama Islam di dalam video animasi yang merupakan asas-asas kepada mereka untuk menjadikan seorang yang lebih berkeyakinan, beriman dan juga mampu melahirkan masyarakat yang lebih baik selepas ini. Okey, di sini sekian, terima kasih. Yang kurang itu kesilapan saya dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.